whereas in a medium range, people would go through as a AR or a DMR, like AKM or M416. Hi, what's up guys? Saya Seravim, coach kepada Team Secret. Dan anda bersama saya dalam Hotlink Bikin Sampai Jadi PUBG Mobile bersama dengan Team Secret. So guys, korang dah cuba senjata PUBG yang saya share hari tu? Harap dengan latihan senjata tu korang dah faham macam mana nak kawal senjata serta kurangkan recoil. Untuk episod kali ni, saya akan kongsi pula tentang role, rank dan KD ratio kita sebagai pemain PUBG Mobile. Sebelum kita mula, pastikan korang tengok video ni sampai habis sebab kita ada segmen istimewa untuk anda semua. Okey, jom kita start. Let's go! So, kalau korang nak tahu, banyak tim yang main dengan tim dia just for fun. Hanya untuk suka-suka. So, diorang tak ada strategi, tak ada role dan lain-lain. Tapi sampai bila korang nak main macam ni kan? Sebab korang nak jadi pro, kita kena tahu setiap position ataupun role-role dalam setiap pemain dalam tim kita. So, bila kita dapat role ni, senang kita nak menang dalam game. Sekarang ni kita start dengan role yang paling penting dalam tim, iaitu role in-game leader. In-game leader ni dikenali sebagai IGL. So, nak kena menang, kita kena ada leader, kita kena ada kepala. So, dia ni kira mastermind dalam tim. Leader ni dia pandai mengatur strategi, lepas tu dia pandai buat gerak-geri ataupun susun strategi tim masa tengah perang. So, senang cerita kan, apa-apa keputusan tim, dia yang handle, dia yang buat. Dia yang akan under pressure. So, leader ni selalunya dia adalah seorang scouter yang baik lah. Sebab dia kena selalu sentiasa berada di hadapan. So, contoh yang terbaik adalah Mak Toy dan juga Jumper. Senjata kegemaran diorang bila diorang main role scouting ni, diorang gunakan M416 dan juga Mini 14, SKS atau SLR. Ini pairing yang bagus untuk seorang scouter. Sebab bila scouter dia memerlukan senjata yang boleh tengok jarak jauh menggunakan skop 6, skop 4 ataupun skop 8 supaya dia dapat informasi yang lebih baik di bahagian depan. So, scouter ni bertanggungjawab untuk membuka jalan kepada tim untuk melakukan rotasi. Scout memang kena berani masuk area baru untuk pastikan area tu tak ada musuh untuk kita berlindung. Okay, next kita pergi kepada Rusher. So, tugas Rusher ni adalah untuk menyerang dan merusuh ke arah musuh dengan cepat. So, time ni lah korang akan nampak scene yang kita panggil scene barbar. So, contoh terbaik Rusher dalam pasukan adalah Yuhai dan juga Fredo. Senjata kegemaran mereka adalah UMP dan juga M416. UMP ni kita guna untuk jarak dekat. So, bila jarak dekat, kita panggil close quarter combat, senang menggunakan senjata yang laju. Tapi bila kita nak barbar ni, kita kena ada strategi. Baru semua boleh hidup dalam tim tu dan boleh habiskan game dengan senang. So, Rusher perlukan skill menembak yang sangat tinggi dan juga refleks yang laju. Kalau diorang lambat, habis. Diorang akan kena pick off seorang demi seorang. So, Scout dan Rusher ni kebiasaannya diorang akan main bersama-sama sebab diorang adalah barisan hadapan dalam tim diorang. So, tugas diorang ni lebih kurang sama. Cuma beza dia, Scout dia akan tengok ada tempat kosong ataupun tidak. Tapi Rusher, dia akan tengok kalau tempat tu ada enemy, dia akan pergi rush. Role seterusnya adalah role sniper. Tugas dia untuk menjaga tim daripada jarak jauh. Biasanya sniper yang akan selalu memantau area keliling tim. Lepas tu dia yang akan update jika ada musuh datang dekat tim dia. Contoh terbaik sniper adalah Eyeshot dan juga Jumper. Senjata kegemaran diorang adalah M416 dan juga Kar98. Kar98 adalah bolt action rifle. Bolt action rifle ni adalah senjata yang bila kita tembak, dia akan kena reload setiap kali yang tembak. So, yang terakhir pula adalah role support. Diorang ni selalunya dia membantu tim ke arah kemenangan.
Ini termasuklah membawa ekstra barang-barang first aid, energy drink, peluru dan juga bom asap. Apa-apa pasal kelengkapan ataupun utility adalah tanggungjawab seorang support. So siapa yang suka looting banyak barang tu, korang memang jiwa support lah. So supportlah tim korang sampai menang, okey? Jangan kedekut barang pula. Contoh terbaik adalah Maktoy, Champa dan juga Y2K. Diorang ni memang bagi saya adalah the best support player. Weapon kegemaran mereka bila diorang nak support adalah M416 dan juga Mini 14. So, yang mana role korang? Nasihat saya kepada korang, jangan lupa untuk masterkan semua jenis role ni. Berlatih sampai jadi power untuk setiap role. Bikin sampai jadi, okey? Rank yang paling rendah dalam PUBG Mobile adalah rank Bronze. Dia adalah entry level ataupun beginner. Bila korang masuk ranking sistem je, itu yang pertama sekali korang akan nampak. Alright, so yang kedua adalah Silver. Selepas Silver, kita dah main banyak game kan? Kita akan sampai ke rank Gold. So, lepas rank Gold ni, kita akan naik lagi satu anak tangga. Kita akan capai kepada rank Platinum. So bila dah sampai rank Platinum ni, kita dah start jumpa yang player yang sedap-sedap ataupun kita panggil semi pro. Di mana mereka diorang yang main semua ni, diorang semua dah ada technical skill yang bagus dan juga pengalaman dalam bermain beberapa map. So kita takkan sampai situ saja kan. Kita mesti nak push lagi atas lagi sebab kita kan suka show off. So, kita penat kejar rank ni, kita keep on pushing forward sampai rank Diamond. So, selepas Platinum adalah Diamond. Kat sini korang boleh nampak ikon tu dia dah start bertukar jadi cantik sikit. So, lepas korang push daripada rank Diamond, korang akan naik lagi satu anak tangga iaitu rank Crown. Kiranya bila dah sampai tahap ni, kira dah agak tinggi jugalah untuk rank PUBG. Tapi ada lagi 2 rank kat atas tu. Okey. So rank seterusnya selepas Crown adalah rank Ace. Rank Ace ni dalam mana-mana team diorang mesti akan cari player yang ada ranking Ace. So ini kebanyakannya adalah ranking idaman untuk pemain-pemain PUBG setiap season. Sebab apa? Sebab ranking ni gambar dia cantik, lepas tu player yang main semua mantap-mantap. Kebanyakan pro player ada dalam level-level ranking Ace. Bila korang dah sampai ranking Ace ni, korang mesti rasa macam pro gila kan? Tapi tak, sebenarnya ada lagi satu yang last. Yang ni gila-gila sikit. So, ranking Ace ni dia adalah purata untuk pemain profesional. Semua orang boleh dapat ranking tu. And kalau korang jaga ranking, memang confirm boleh dapat. So yang last sekali adalah ranking Conqueror. So ni the best of the best dalam game PUBG Mobile. So siapa yang ada rank Conqueror ni memang salute lah. Korang memang terbaik. So kira rank yang paling tinggi dalam PUBG Mobile. Nak dapat rank ni bukannya senang. Sebab 500 orang saja dalam server tu boleh dapat top player ni. Dengan ni kita nampak pro-pro player yang join pertandingan lah. Macam PMPL dan juga PMCO. Kebanyakannya player-player yang ranking tertinggi ni lah. So ramai juga streamer-streamer yang gempak dekat dalam rank ni. Diorang memang power. Lepas tu, kalau diorang boleh buat, korang pun boleh buat. Jangan risau. Apa-apa pun kita bikin sampai jadi je. Alright, sekarang kita nak cerita pasal KD. KD ni adalah kill death ratio. Bermaknanya korang punya stats untuk kill dan juga korang punya stats untuk death, diorang akan campurkan dan jadikan purata. So nombor ni yang akan tunjukkan berapa banyak korang dah buat dalam satu-satu game. Sebagai contoh, korang adalah satu orang dan korang dah berjaya dalam game bila lawan dengan 100 orang tu. Tapi tak semestinya korang bunuh semua.
Maksudnya setiap purata yang korang dah tembak orang dalam tu, macam contoh korang dapat 6 kill untuk satu game. So makna KD korang adalah 6 untuk game tu. So semakin tinggi korang punya ranking KD ni, semakin hebat lah, semakin mantap korang punya gameplay. So jaga-jaga, orang yang KD tinggi ni kebanyakannya pro. Alright, untuk menjadi player yang berkualiti, korang semua digalakkan untuk terus berubah role ataupun cuba setiap role mengikut mod permainan yang berbeza-beza. Lagi banyak korang main, lagi banyak korang punya experience. Cuba korang main dengan satu pasukan korang dan cuba korang susun antara satu sama lain. Tengok mana yang lagi sesuai. So jika pemain tu boleh main semua role, dia akan paling senang nak faham rakan-rakan sepasukan dia. Dia jadi lagi senang bila kita boleh swap kita punya role ataupun bertukar tempat dengan player-player yang lain untuk isi kekosongan buat sementara kita tengah dalam game tu. So oleh itu, carilah role yang terbaik, yang paling sesuai dengan korang dan cuba kuasai role tersebut. Kalau boleh, cuba segala role yang ada dalam game and then baru kita faham macam mana kita nak coordinate dengan teammate kita yang lain-lain. So sekarang korang mungkin telah menguasai pengetahuan asas PUBG Mobile. Untuk episod yang seterusnya, saya akan jadi coach peribadi korang untuk mempersiapkan mental, tahap fokus dan juga cara-cara bermain PUBG di tahap yang lebih tinggi. Sekarang kita ke segmen bonus yang korang nanti-nantikan. Let's go! Guys, inilah dia segmen istimewa yang kami janjikan di awal video ini. Let's go! Saya rasa Y2K paling stylish. I think it's Yuhai lah. He's very into the season. Susahnya. Sebab saya ada 2 orang yang saya suka. Tapi sebab nak communicate lagi senang, saya pilih jumper. Kalau tak, saya ambil Mak Toy. Sebab dua-dua ni memang survival skill dia top notch. Saya pilih Seravima. Dia pun sama mah, 3-3 ni. So, saya paling close dengan Seravima. So, itu sahaja untuk episod kali ini. Harap korang semua boleh cuba dapatkan lebih chicken dinner lepas ni. Nanti episod akan datang secara eksklusif hanya di Facebook. So, jangan lupa untuk dapatkan pula Prabayar Hotlink tanpa had, semuanya tanpa had. Kita bikin sampai jadi.